ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa Masjid Muslimin Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung kembali kuliah menggunakan kitab Adab Ensiklopedia Adab Islam yang kedua. Kita bincang dalam kuliah yang lepas tentang adab safar, adab bagi seorang yang bermusafir. So kita sambung bagi adab orang yang musafir ni, antaranya ialah ketika dia musafir, hendaklah dia manfaatkan masa dia untuk melakukan ketaatan. So antaranya adalah melakukan perkara-perkara yang sunat, umpamanya zikir. So bila musafir, kita digalakkan untuk melakukan ketaatan, apa-apa saja kebaikan, antaranya adalah zikir. Dia kata bila kita musafir, ada tempat-tempat yang kita tak pernah pergi. So bila kita sampai situ, kita buat kebaikan, kita zikir, mungkin tolong orang, apa saja kebaikan yang kita buat tu, apa tujuannya? Antaranya dia kata ialah meninggalkan kesan yang baik pada tempat tu. Tinggalkan kesan yang baik pada tempat tu. Sebab nanti di hari akhirat nanti, tempat yang kita singgah akan menjadi saksi perbuatan kita. So kalau baik yang kita buat di tempat tu, maka baiklah penyaksiannya. Kalau buruk kita buat di tempat tu, maka buruklah penyaksiannya. Jadi bila kita bermusafir pergi tempat yang tak pernah kita pergi, dia kata nak tinggalkan kesan yang baik pada banyak tempat. Tempat ni pernah jadi saksi kita berzikir, tempat ni pernah jadi saksi kita berzikir, tempat ni pernah jadi saksi kita tolong orang. So dia akan jadi saksi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Maksudnya dalam ayat ni esok bila Allah hidupkan balik manusia, Allah akan bukan saja apa yang ditulis, apa yang mereka kerjakan, bahkan kesan daripada apa yang mereka kerjakan juga akan tercatat. Maksudnya tempat-tempat yang kita buat baik akan dicatat tempat itu juga dan ia akan menjadi saksi. Dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab yang nyata di lauh mahfuz. Baik. Bila seseorang tu dia musafir, dia banyakkan zikir, maka perjalanan dia tu akan ditemani oleh malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, "Ma min rakibin yakhlu fi masirihi billahi wa dhikrihi illa kana ridfahu malak wa la yakhlu bi syi'rin wa nahwihi illa kana ridfahu syaitan." Tidaklah seorang musafir dalam perjalanannya bersendirian dengan Allah, yang berkhalwat dengan Allah, yakni bersendirian dengan Allah dan berzikir kepadanya, melainkan ia akan disertai oleh malaikat dan
tidaklah ia mengisi perjalanannya dengan syair dan sebagainya, melainkan syaitan akan menyertainya. Hadis Tabrani. Dalam hadis ni cerita kalau seorang tu musafir, sepanjang permusafiran ni dia berzikir. Zaman sekarang ni, kalau zaman dulu, kalau naik unta ataupun kuda, mungkin mulut dan hati berzikir. Zaman sekarang mulut boleh, hati boleh, bahkan ada tambahan lagi, kan? Telinga mendengar zikir yang dipasang dalam kereta tu, kan? Baik, sebab tu Syekh penulis ni dia sebut hal ini menjelaskan jauhnya perbezaan antara orang yang menghidupkan Al-Quran, ceramah-ceramah agama dalam kenderaannya, dengan orang yang asyik mendengarkan muzik dan nyanyian. Dia terbeza. Sebab orang yang dia dengar zikir, dia dengar Quran, kuliah, ceramah, hadis ni Nabi sebut orang yang berzikir maka malaikat akan menemani dia. Manakala orang yang dia kata yang mengisi dalam sepanjang perjalanan ni dengan syair dan sebagainya, melainkan syaitan akan menemaninya. Zaman sekarang tak macam dulu. Banyak statistik yang menunjukkan kematian di dalam perjalanan ketika musafir. Dan kita risau di ketika musafir ni, kalau kita jauh daripada Allah, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. So antaranya yang disebut dalam ni ialah duk dengar nyanyian. Tuan-tuan, sepanjang perjalanan ni kita pun tahulah ada orang yang ada anak-anak ni, kadang-kadang dia nak kena pasang kartun, kau tidak jadi bergaduh apa semua. Orang ada anak ni dia tahulah, tapi pilihlah yang bagus-bagus. Cuma dalam ni jangan duk memenuhi keperluan anak aja, kan? So kita nak kena ada juga sepanjang perjalanan tu, mungkin pasang Quran, mungkin zikir, ataupun kuliah dan ceramah. Sebelum nak musafir tu dah download dah apa ceramah nak dengar dalam kereta ni. Kita nak pergi KL, perjalanan kata 7 jam. 7 jam tu mungkin boleh peruntukkan beberapa jam tu untuk dengar kuliah, kan? Mungkin ada ketika nak tidur, kita boleh dengar. Biar kita punya musafir tu ada agenda nak dengar kuliah ataupun ceramah agak, di samping benda-benda baik yang lain. Sebab ada orang dia tak mengagendakan benda ni. Bila dalam perjalanan, bila kosong, bila mengantuk, pasang radio, dengar lagu. Wal'ayadhu billah, kalaulah ditakdirkan kemalangan, mati pula. Tengah duk pasang lagu pula. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Kena lagak kan. Tengah duk nazak, lagu tak habis lagi. Aku bosan, mati dalam kebosanan. Bayangkan. Jadi Syekh ni dia sebut macam tu. Berdasarkan hadis ni, zikir, orang yang berzikir ketika musafir akan ditemani perjalanan dia dengan malaikat, manakala orang yang perjalanan ni dengan syair, khususnya nyanyian-nyanyian yang mengarut-ngarut ni, akan ditemani oleh syaitan. Baik. Kemudian seterusnya, bagi orang yang musafir ni, dia hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Kenapa disebut macam tu? Maksiat ni memanglah perlu dijauhi. Tak musafir pun kena jauhi. Cuma dia sebut lebih-lebih lagi musafir. Sebab bila musafir ni, kita pergi tempat lain, orang tak kenal kita, kan?
pi Danok, tak ada siapa kenal. Tak ada pencegah maksiat pun tak ada. Nak tangkap ke apa ke, tak ada. Maka dia kata, hendaklah orang musafir ini terlebih lagi bila dia pergi ke satu tempat ni, hendaklah dia menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Sebab kebiasaan manusia bila pergi ke tempat yang orang tak kenal dia kata, berapa ramai wanita yang menutup aurat, bila dia pergi bermusafir, dia tidak menutup aurat. Tambah-tambah mu pergi jauh-jauh tak menutup aurat. Bahkan dia kata begitu juga orang lelaki yang apabila ia keluar daripada wilayahnya ataupun tempatnya, maka dia berani berbuat maksiat. Dia mendatangi tempat-tempat mungkar, pakai pakaian orang-orang yang fasik, serta menghabiskan hartanya untuk bermaksiat pada Allah. Orang yang macam ni, dia kata, mereka ini hanya malu dan takut kepada manusia, bukan malu dan takut kepada Allah. Sebab bila dia sampai tempat tu, tak ada orang kenal kan? Tambah kalau pergi luar negara kan? Kalau dalam Malaysia ni okey lagi ya. Saya pernah cerita masjid lain dulu. Saya masa belajar dulu pernah pergi ke Eropah, pernah pergi England, pernah pergi ke Belgium, Holland, pernah pergi Perancis. So naik bas lah daripada England. Bila sampai di Belgium, so sampai tu malam, saya pun kira nak tidur kat stesen bas, simpan dalam beg tu dalam apa nama, dalam locker. Lepas tu locker tu besok pagi baru boleh ni. Kira duk baring dah, tidur kat stesen bas tu, tiba-tiba polis mai dengan anjing dia tinggi tu. Dia halau, dia tak bagi tidur stesen bas. Terpaksa keluar. Bila terpaksa keluar, baju sejuk dah ada dalam locker tu kan? Punyalah sejuk malam kat Belgium. Tak apalah, kita pun jalan malam. Dia malam di sana ada beberapa tempat yang hidup, antaranya pub kan? Antaranya lagi pusat pelacuran. Malam memang hidup. Dan pusat pelacuran ni dia memang secara terang-terangan. Lalu di kedai tu kan, kalau kita apa nama, kat Malaysia ni macam patung pakai baju kan. So bila lalu ni, ingatkan mula-mula daripada jauh, ingatkan patung pakai baju duk susun tu, dia cermin transparent, boleh nampak. Rupa-rupanya itu adalah pelacur yang duduk di cermin tu untuk dipilih. Bayangkan kalau tidak ada iman, tak ada siapa kenal. Tak ada siapa kenal. Mungkinlah mahal. Nak cerita kat Syria ni, cerita sekadar pengalaman. Syria ni orang mungkin nampak Syria ni tempat orang Malaysia pergi belajar agama. Tapi di Damsyik tu sendiri, sekadar pengalaman saya duk cari hotel nak di Damsyik, Dimashq. Orang Arab panggil Dimashq, orang putih panggil Damascus. Ni tempat bergolak sekarang ni. Rejim Syiah Bashar Assad duk bunuh umat Islam Sunni di Syria. So Damsyik tu, kita duk nak cari hotel tu, sepanjang hotel ni kira bapa ayam duk tunggu kat pintu lah. Hotel naik atas, so bapa ayam dah tunggu kat pintu. Kita lalu, dia panggil, ta'al ya syab, mai sini anak muda. Tanya, bidak madam, nak perempuan tak? Kita pun saja tanya, nak tahu kan? Gedish hagu
Tanya berapa harga? Dia kata 400 lira, 400 lira. 400 lira bersamaan dengan lebih kurang masa tu RM20 Malaysia. Orang Arab Syria ni memang cantik. Cantik. Di ketika tak ada orang kenal, murah pula, Arab pula. So kalau iman tidak menjadi benteng, habis pencegah maksiat. Tak ada orang tak kenal Allah, RM20. Arab Syria. Jadi sebab tu dia kata musafir lebih-lebih lagi. Bukan bermakna maksiat ni hanya musafir, masa lain pun tak boleh tak. Tapi musafir ni lebih-lebih lagi. Bila kita pergi ke suatu tempat, kita tak kenal orang sana tak kenal dengan kita, maka lebih-lebih lagi nak kena jaga. Sebab masa itulah syaitan akan menggoda. Dia kata Allah try sekali, bukan mahal, orang pun bukan kenal hang. Nampak? Syaitan dia akan menggoda. Maka disebut hendaklah berjaga-jaga. Bagi orang yang musafir, dia mampu untuk mengelak daripada maksiat, maka sudah tentu pahala dia besar. Di ketika orang tak kenal dia punya mujahadah tu lebih tinggi. Kalau tak buat maksiat di kampung ni, kira tak hebat lagi. Kan? Tak hebat lagi, orang semua kenal. No, pergi tempat orang tak kenal, masa tu teruji. Kita mujahadah dengan diri, Allah, jangan pahala besar. Baik. Kemudian antara adab orang musafir juga, dia kata hendaklah memperbanyakkan doa. Banyak doa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul walidi ala waladihi, wa da'watul musafiri, wa da'watul mazlum." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi, ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi doanya, akan dikabulkan. Di antaranya adalah doa ayah kepada anaknya, doa seorang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Nabi sebut 3 doa ni Allah makbulkan. Allah makbulkan. Pertama sekali doa ayah kepada anak, doa musafir, dan doa orang dizalimi. So salah satunya doa orang musafir. Malangnya, walaupun Nabi dah sebut dah doa orang musafir ni mustajab, jarang kita rebut peluang untuk mengambil peluang tu nak doa, jarang. Selalunya kita doa ni kira doa naik kenderaan, lepas itu tak doa dah. Kita ada masalah apa? Anak kurang dengar cakap masa musafir. Ada masalah apa? Ada kesulitan masa musafir. Berdoa. Sebab Nabi dah sebut dah, doa orang musafir ni doa yang mustajab. Kenapa kita tak rebut peluang yang Nabi telah sebutkan? Saya juga pernah cerita tentang orang hak duk di umrah kan. Tempat-tempat mustajab dia tak rebut doa. Tempat-tempat yang tidak disebut, tidak dijanjikan tempat itu adalah mustajab doa, pakat duk berebut doa. Ya. Contoh Jabal Rahmah. Ya. Memang Jabal Rahmah ni dia duduk di padang Arafah. So musim haji memang kita disuruh untuk berdoa, perbanyakkan doa. Tetapi Jabal Rahmah tu sendiri bukan tempat mustajab doa.
Yang mustajab doa adalah di Arafah pada musim haji. Rasulullah tak pernah naik ke Jabal Rahmah untuk berdoa khusus. Setelah kewafatan Rasulullah juga, para sahabat tak ada pergi berebut naik Jabal Rahmah. Kadang-kadang mutawif ni bila bawa dia punya jemaah umrah ni, bawa ke Jabal Rahmah, tuan-tuan ada masalah rumah tangga ni, pergi doa. Tuan-tuan ingat, para sahabat pun tak ada masalah rumah tangga. Ada. Hatta Nabi ada krisis dalam rumah tangga. Pernah ada krisis dalam rumah tangga. Nabi pernah menceraikan Hafsah, Sayyidatina Hafsah. Qissatul Ifk, apabila Sayyidatina Aisyah difitnah. Ada krisis masa tu. Khawlah binti Tha'labah ada krisis dengan suaminya yang telah menziharkan dia. Tetapi mereka tak pi panjat Jabal Rahmah untuk doa tentang rumah tangga, hubungan ni. Baik, tuan-tuan, sebab tu saya sebut tempat yang tidak dijanjikan secara khusus mustajab doa, tempat tu pandai orang pergi doa. Dia pandai karang. Ya Allah, satukanlah hubungan kami, Ya Allah. Kekalkanlah hubungan suami isteri kami sampai ke akhirat, sampai ke syurga. Pandai dia reka, dia susun ayat, dia minta pada Allah. Tempat mustajab doa, no, di Kaabah, di Hijr Ismail, kan, Maqam Ibrahim, tempat yang mustajab doa tu, yang tu tak erti nak doa. Selalu mereka minta, Ustaz tolong baca kuat masa tawaf, kami nak ikut. Ustaz tu baca, dia bukan faham pun. Tuan-tuan, tawaf, doa yang maksur adalah daripada rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Yang tu Nabi memang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adapun selebihnya, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata boleh seseorang tu baca Quran, berzikir ataupun berdoa dengan apa saja. Tak payah harap ustaz baca kuat kita ikut, tak payah. Tak payah. Bahkan berapa ramai di tempat yang mustajab doa, dia tak minta ke Allah, dia doa harap ustaz tu. Rugi lah. Masa tu lah nak minta. Ni tempat mustajab doa ni. Saya pernah test masa saya bawa jemaah umrah. Kebetulan sampai Madinah lah. Sampai Madinah. Bila sampai Madinah, nanti nak pergi ke Mekah ni, nak buat umrah. So malam tu kita peringatkan balik sajalah saya test, kata tuan-tuan nanti masa tawaf tuan-tuan ikut saya doa, boleh tak? Boleh. Saja nak test kan. Lepas tu kita try lah sekali ikut. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh. Allahumma zawwijni zawjatan thaniyatan. Pakai ikut belakang. Saya kata boleh tak baca macam tu? Boleh. Semua boleh. Saya kata tuan-tuan tahu doa apa tu? Maksud apa doa tu? Dia kata tak tahu. Saya kata, ya Allah, bagilah aku kahwin seorang lagi. Hak perempuan dah mula cuak dah mula risau apa doa macam ni. Yang tu lah duk jadi masalah ketika tawaf tu. Sepatah haram pun tak tahu doa ni apa maksud doa. Minta
Kalau minta tak faham apa yang kita minta, dia bukan permintaan. Ikut je Ustaz, Allahumma Allahumma Rabbana Rabbana. Jemaah Malaysia bising, jemaah Indonesia bising, jemaah ni bising, ganggu. Masa tawaf ni kita nak fokus antara hubungan kita dengan Allah. Masa tu nak istighfar, nak minta ampun pada Allah dosa-dosa kita yang lalu. Masa tu baru je nak feel. Saya pernah, ya Allah, rezekikanlah aku menangis ketika tawaf. Minta Allah rezekikan kita menangis untuk tawaf. Tuan, mampu untuk menangis, memikirkan dosa-dosa ni, itu satu rezeki yang indah. Hendaklah kita rasa risau apabila kita tak mampu menangis, memikirkan dosa-dosa kita, nak kena ada risau. Bukan saja di Mekah je lah, hatta di Malaysia. Duduk seorang-seorang, tuan-tuan, seorang-seorang ni tak semestinya kat rumah seorang-seorang. Kita dalam kereta seorang-seorang kat tu. Kadang-kadang fikir dosa ni, dia kalau boleh menangis tu, itu satu rezeki ya. Minta, ya Allah, rezekikanlah aku menangis. Nak tawaf wada', rezekilah aku menangis esok ni, nak tawaf wada'. Masuk tawaf baru nak feel, jemaah ni bising, jemaah ni bising, hari ni bising. Allahumma Allah Rabbana Rabbana. Hilang feel, diganggu dengan orang lain. Baik, jadi tak payah duk bising. Kita, tuan-tuan, kita tawaf tu ambil beberapa ruang ketika istighfar, minta ampun. Kalau rasa tak feel dengan bahasa Arab, bahasa Melayu, istighfar, astagfirullah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah, dosa aku banyak daripada muda sampai tua, banyak aku buat dosa. Kalau macam tu lah kita tawaf tu, kita fokus antara kita dengan Allah, minta ampun, boleh menangis ya? Confirm boleh menangis. Kalau kita seorang fokus dengan Allah, minta, ya Allah, aku banyak dosa, sambil duduk tawaf tu, memang boleh menangis. Saya pernah jumpa orang-orang yang bersendirian, dia minta ampun pada Allah, dia menangis. Tapi saya tak pernah jumpa orang yang duk ikut ustaz, ikut mutawif doa, menangis. Tak pernah jumpa lagi. Allahumma, tak ada. Bahkan dia duk sebut, mulut pun tak berapa nak betul. Ustaz kata apa? Makna jauh lagi ya. Baik, jadi kita jarang mengambil peluang ini. Yang Nabi sebut musafir tu mustajab doa, jarang ambil. Kalaupun tidak sepanjang perjalanan itu berdoa, ambillah sela-sela waktu antara musafir tu, ambil sela-sela waktu itu untuk berdoa. Berdoa ni tak semestinya angkat tangan. Kalau boleh angkat tangan, bagus lah. Tapi kalau tengah bawa kereta tu, boleh tak kita berdoa? Dalam bahasa Melayu tak angkat tangan? Boleh. Kita dah bawa kereta, kita teringat, anak aku nak ambil periksa, ya Allah, permudahkanlah anak aku. Boleh. Dan Nabi sebut, orang musafir mustajab doa, ambil peluang tu. Baik. Kemudian antara adab orang musafir lagi ialah membawa hadiah untuk keluarga. Sebab tu Nabi kata tahabbu, saling bagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Balik pada musafir, bawalah buah tangan, kan? Balik pada musafir, bawa buah tangan.
kita bawa buah tangan itu akan mencetuskan kasih sayang sesama orang yang balik musafir dengan orang yang menunggu. Tapi orang Melayu ni kira bab cenderahati apa semua ni depa expert lah. Yang ni tak payah cakap pun dia dah ni lah. Sebab tu saya pernah sebut masjid lain kan, kita bawa jemaah umrah ni, orang Melayu kira paling banyak duk membeli belah ni. Paling banyak beli belah. Hatta orang kat sana, orang Arab, orang Bangladesh boleh cakap Melayu. Kuasa membeli orang Melayu, termasuk orang Indonesia sekali, sehingga mereka terpaksa menguasai bahasa tu untuk perdagangan. Kita baru masuk kelas bahasa Arab, baru 3-4 patah nak pergi try kat Mekah. Assalamualaikum, ana dia dah cakap Melayu kan. Dia atas 10 rial kan, abang punya pasal 8 rial. Kita baru duk teringat ustaz mengajak dulu kan, mana mudhari', mana madhi, mana amar, nak susun kataan tu dia dah cakap Melayu dah. Tak dan kan? Jadi saya selalu pesan kepada jemaah umrah ni, tak apalah nak pergi beli tak apa, tapi jangan ganggu prime time kan? Jangan sampai ganggu masa ibadah. Ada ruang-ruang waktu yang perlu fokus, contohnya antara maghrib dengan isyak, yang ni jangan ganggu. Sebab memang ada hadis yang Nabi sebut tentang orang yang menunggu salat ke salat, malaikat memohon keampunan untuk dia selama dia duduk. Tuan-tuan duduk dalam ni, duduk dengar kuliah ni, ada malaikat minta keampunan untuk orang yang duduk tunggu salat ke salat yang lain. Maghrib tadi tersalat, tunggu pula isyak. Kita mungkin rasa biasa dengar kuliah, tapi sepanjang ini malaikat meminta doa untuk keampunan pada kita. Untung. Sebab tu antara maghrib dan isyak ni jangan kacau. Nak pi membeli belah ke apa ke, waktu-waktu lain. Kena plan. Kena plan. Baik. Jadi orang yang musafir ni, kalau dia bawa balik cenderahati ni, itu akan menimbulkan kasih sayang antara orang yang musafir dan orang yang menunggu orang musafir tu balik. Baik. Kemudian hendaklah mengkhabarkan kepada keluarga tentang kepulangannya. Supaya apa? Supaya keluarga dia dapat buat persiapan. Terutamanya bagi orang yang sudah ada isteri. Kan? Nabi SAW, Nabi kata, amhilu hatta tadkhulu laylan ay isha'an hatta tamtashita sya'ithah wa tastahidda al-mughibah. Tahanlah dahulu hingga kalian tidak masuk pada malam hari, iaitu waktu isyak, sehingga wanita ni dia sempat untuk nak perbaiki penampilan dia, betulkan rambut dia, mandi dulu, betulkan rambut dia. Dan wanita yang sudah lama ditinggalkan, maka dapat untuk disebut, diterjemah dalam ni, mencukur bulu kemaluannya. Baik. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya orang musafir ni, dia kalau zaman dulu Nabi kata tahan dulu. Maksudnya kena ada macam isteri tu dah dapat gambaran suami nak balik dah. Mungkin dia duduk kat mana-mana, dia hantar pesan sagi ni suami nak sampai, supaya dia boleh buat persiapan. Zaman sekarang mudah, boleh WhatsApp, siap boleh bagi live location. Isteri dah boleh tengok, oh lagi sejam, lagi setengah jam nak sampai, dah boleh buat persiapan. Kan? Sebab suami pi 2 minggu, pi sebulan, duk tahan ni, duk tahan nafsu, balik tu kira nak tengok isteri cantik. Jangan tuan-tuan, sebab saya dulu askar, dulu tentera kan,
kita pergi operasi di Sabah umpamanya, sekali tu duduk di Pulau Berhala. Pulau Berhala ni geng-geng bajau laut lah kan. Bajau laut ni duduk ni kira rumah sebahagiannya ke atas laut. Itu beranak-beranak campak dalam laut ni. Memang terror berenang lah. Memang terror berenang. Kita pi seminggu, geng-geng askar-askar ni pi seminggu dua ni nampak comot lah geng bajau laut ni. Masuk sebulan nampak lawa semua. Nampak semua lawa. Jadi hak jenis macam ni, mereka duk tahan. Balik mana tempat yang halal, isteri. Sebab tu Nabi pesan supaya isteri dia bersiap. Supaya bila suami balik ni dia dah nampak isteri dia dengan persiapan yang rapi, supaya dia dapat menunaikan nafsu dia dengan cara yang halal. Kita dah ikut dah cara Nabi bagi warning dulu. Ni abang nak balik dah kan. Lagi bagi live location lagi setengah jam. Sampai rumah baju kelawak enggak. Kacau. Kan? Jadi kita dah ikut dah, isteri pula tak ikut. Kan? Isteri pula tak ikut. Tak. Maknanya Nabi dah sebut dah tujuan untuk kita bagi orang putih early warning ke cikgu Zubir kan, nak bagi tahu awal-awal supaya dia buat persiapan, itu tujuan dia. Baik, kemudian seterusnya memeluk musafir ketika ia kembali. Peluk orang musafir ketika kembali. Hadis pada Tabrani, dia kata kana ashabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qaddimu min safarin ta'anaqu. Para sahabat Nabi jika saling bertemu mereka bersalaman. Sahabat Nabi jumpa biasa-biasa, bagi salam dan bersalaman. Tetapi jika mereka datang pada safar, balik daripada safar, mereka saling berpelukan. Maksudnya bila lama tak jumpa, dia musafir, dia balik berpelukan. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang balik musafir tu lama kita tak jumpa, tidak menjadi kesalahan, ataupun bahkan para sahabat Nabi berpelukan. Kita hadut amal ni kalau safar balik pada umrah je kita peluk ya, nak ambil berkat lah ya, tak semestinya. Balik London pi sebulan, balik London boleh peluk? Boleh, tapi kita tak amalkan. Jadi hadis Tabrani ni sebut sahabat Nabi begitu, saling berjumpa ni duk salam, tapi bila orang musafir balik, tak kira balik pada mana pun, mereka berpelukan. Ukhuwah, tanda kasih sayang di kalangan mereka. Tu bukan senang nak peluk orang ya. Kalau tak ada rasa ukhuwah tu, kan senang nak peluk orang. Melainkan kita ada rasa rindu kat dia. Sebulan dah tak nampak kat masjid ni kan. Pi London, anak dia belajar sana, dia pun pi ziarah anak dia, balik sebulan, Allah lama tak jumpa hang. Kan senang nak peluk tu. Melainkan ada perasaan ukhuwah yang tinggi di kalangan umat Islam sehingga dia mampu buat. Baik, kemudian habis dah dalam bab musafir ni, kita akan masuk dalam bab adab salam pula. Kita masuk sikit adab salam. Salam ni satu ucapan amalan yang disyariatkan oleh Islam.
Bahkan dalam sunnah ataupun dalam hadis, dalil-dalil dalam hadis ataupun nas-nas dalam hadis ni ada banyak menyebut tentang salam. Antaranya Nabi SAW telah bersabda, afshis salam wa at'imit ta'am wa silil arham wa qum bil laili wan nasu niyam thumma dukhulil jannata bisalam. Kata Nabi, sebarkan salam, bagi makan, jamu orang makan, sambung tali silaturahim, ni di kalangan adik-beradik, salat di malam hari ketika manusia tidur, dan masuk syurga dengan salam, dengan selamat. Buat benda ni masuk syurga, salah satu daripadanya menyebarkan salam. Sebarkan salam, melazimi bagi salam. Sebab tu saya sebut masyarakat kita ni dalam bab salam tu masih lagi kita rasa kekok untuk nak bagi salam. Bagi salam ni kira mungkin kalau pergi rumah orang, saya masa, bukan nak cerita kita belajar mana-mana tak, cuma nak cerita orang Arab, dia kalau jumpa siapa-siapa pun dia bagi salam. Kita jalan daripada rumah nak pergi masjid, jumpalah Arab mana, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hak Nabi sebut menyebarkan salam tu, mereka memang buat. Kita bab ni kurang. Hatta kita bila kita duduk baca hadis ni, kita nak praktik ni, orang jual kuih, beli kuih ada ramai tu, kita pun pipik Assalamualaikum, pakat duk tengok dia jadi pelik. Tak apalah, pelik pun tak apalah. Kan Nabi sebut bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam tu dia datang dengan keadaan yang pelik, yang asing, dan akan kembali asing. Kita nak bawa sunnah Nabi ni akan dilihat asing. Masuk dalam lift, Assalamualaikum, orang tengok, pelik. Kita pula asing, sedangkan hak tu yang Nabi suruh. Kita yang nak buat hak Nabi suruh, kita dilihat asing. Tak apalah. Sebab Nabi sebut fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang asing ni. Di ketika masyarakat tak buat, kita mula dulu, kita buat. Bahkan kalaulah kita start buat dulu, orang pakat ikut. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mencetus, memulakan suatu sunnah yang baik, satu ikutan yang baik, maka dia akan dapat pahala dia buat dan pahala orang lain buat. Kita start dulu, lepas tu orang pakat duk ikut. Hak orang duk buat, hak ikut kita tu, kita tetap akan dapat saham pahala. Sebab sebarkan salam ni, kita mula dulu. Dalam kampung ni kita mas pi sini, Assalamualaikum, orang pun tahu dah. Hatta sampai satu ketika bila nampak kita dia Assalamualaikum, dia pula start, dia tahu Pak Syekh ni nak bagi salam ni. Dia pun dah tak rasa tak malu dah nak bagi salam tu. Kita bagi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita sambung sikit lagi. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut at'imut ta'am wa afshus salam tuwarrathu al-jinan. Kata Nabi, berilah makan dan sebarkanlah salam, nescaya kalian akan mewarisi syurga. Jamu orang makan, sebarkan salam, kamu akan mewarisi syurga. Banyak amalan-amalan yang Nabi sebut, buat benda-benda macam ni boleh masuk syurga. Kita ni tak mampu untuk nak kejar semua. Setiap kita ni ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cuba kita nilai apa kekuatan kita, cuba gandakan kekuatan itu. Had kelemahan ni cuba untuk perbaikilah, bukan biar kelemahan tu. Sebab tu pintu syurga juga banyak. Ada pintu syurga untuk orang puasa, untuk orang salat, untuk orang sedekah, untuk orang jihad. Jadi kita jangan duk bab amalan ni, jangan duk kira had orang lain. Contoh macam sedekah. Sedekah. Kalau orang sedekah banyak tu, kita jangan had nilai orang tu. Kita nilai kita. Kita nilai kita lah. Kita mungkin bila tengok orang ni boh RM10, Allah RM10. Boh RM1, Allah RM10. Dan ada juga orang yang mungkin sedekahnya kuat tapi puasa sunat tak kuat. Ada orang puasa sunat hebat tapi sedekah kurang. So begitulah manusia, ada kekuatan, ada kelemahan dia masing-masing. Dan Nabi telah offer kepada kita banyak pintu-pintu syurga. Antaranya yang ni, jamu orang makan, bagi salam. Dan kadang-kadang hak kita duk tengok ni, ada benda-benda yang kategori sangat mudah. Kadang-kadang duk kejar hak pahala, hak susah tu, kita telah abaikan hak pahala mudah. Rugi. Sebarkan salam bukan susah juga. Assalamualaikum. Saya bagi contoh lain lah. Tuan-tuan, masuk masjid, kaki kanan
pahala tu adab kan. Keluar kaki kiri, pahala. Tak cerita lagi bab doa masuk masjid, keluar masjid, tak cerita lagi. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri pun dah pahala. Tuan-tuan hari Jumaat, tuan-tuan duduk kat pintu, tuan-tuan buat survey. Berapa ramai orang peduli dalam hal ni? Ramai orang tak kisah pun, padahal pahala tu pahala mudah. Terutama dalam bab keluar. Sebab bila orang masuk masjid, dia mesti keluar. Bila mesti keluar, kenapa tak memilih untuk keluar dalam keadaan berpahala? Memang mesti keluar. Dan pahala ini adalah pahala yang sangat mudah. Kita tak ambil. Jadi termasuklah dalam hal ini, menyebarkan salam ni antara kira mudah. Tapi Nabi sebut orang yang menyebarkan salam ini akan mewarisi syurga. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, afshus salama kai ta'lu. Sebarkan salam agar kalian memperolehi kedudukan yang tinggi. Bila kita bagi salam tu, kedudukan kita tinggi di sisi Allah. Boleh jadi juga manusia, orang jadi segan dengan kita. Dia ni, Pak Syekh ni mai dia membagi salam. Hatta kalau orang tak kenal kita, kita ni dikenali dengan orang yang suka bagi salam. So benarlah apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Begitu juga ketika ditanya kepada Rasulullah, amalan Islam apa yang terbaik? Lalu Nabi menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bila sahabat tanya, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Dalam hal ni Nabi ada berbeza-beza jawapan. Berbeza-beza jawapan. So salah satu daripadanya, Nabi tengok keadaan orang tu kadang-kadang. Siapa yang bertanya? Kalau orang tu dia ada ibu bapa yang perlu jaga, Nabi akan sebut tentang ibu bapa, keutamaan berbanding dengan jihad. Kalau orang ni kira ibu bapa pun dah kira tak ada, dah kira masih okey lagi, Nabi sebut jihad lebih dulu. Jadi tuan-tuan akan jumpa bila ditanya amalan-amalan yang terbaik ini, Nabi sebut berbeza-beza. Sama juga bila ada seorang lelaki masuk, Nabi dengan para sahabat tanya, kalau puasa lelaki tua boleh tak cium isteri? Nabi kata boleh. Sekali orang muda dia masuk, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak puasa cium isteri? Nabi kata tak boleh. Sahabat duk rasa, kenapa macam double standard pula, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Lalu Nabi sebut, orang tua dia mampu untuk mengawal nafsunya. Orang muda, kalau Nabi kata boleh, sekali dia mula dengan ciuman, dia akan jadi melarat. Sama juga istilah yang angkat angkat tangan untuk Hajarul Aswad kan. Nabi sebut pada Sayyidina Umar. Pada Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar dengan gagahnya, dengan perwatakan dia, jadi sesuailah Nabi sebut pada Sayyidina Umar. Takut nanti kalau sebut tentang kelebihan-kelebihan tertentu kena pergi cium juga. Sayyidina Umar bukan tak tahu dengan gagah dia. Baik. Jadi dalam hadis ini juga begitu. Antara amalan yang terbaik adalah Nabi kata bagi makan, bagi orang makan, dan ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Hak ni lagi jarang kita buat. Sebab selalunya kita akan ucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Buktinya, kalau kita pergi dengan kawan-kawan kita jalan pergi, kemudian kita nampak orang dia Assalamualaikum, member kita tengok, hang kenal ke dia? Kan? Dah saja aku bagi salam, kan Nabi suruh bagi salam pada orang yang kenal dan orang tak kenal. Tapi kita tu bila bagi salam, orang ingat kita kenal dengan dia. Sebab di sisi kita bagi salam tu hanya kepada orang yang kenal.
Kalau kita boleh langkah satu level lagi, tadi ni kita bagi salam, langkah satu lagi level, iaitu bagi salam pada orang yang kita kenal dan tak kenal. Nabi sebut ini antara amalan yang terbaik. Nak kena mula? Saya kalau yang amalan-amalan yang susah-susah ni, macam kita risau, kita pun tak buat. Tapi amalan ni kira senang dan Nabi janji syurga. Rugi kalau tak rebut. Kita start. Biar orang kenal kita, orang yang bagi salam kenal ke tak kenal. Tengok dalam keadaan ke, jangan lagi dengar je hadis ni jadi serabut masuk dalam kedai orang tengah Assalamualaikum. Tersedak orang. Bagi sesuai, bagi sesuai. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, afshus salama bainakum tahabbu. Berilah salam di antara kalian, nescaya kamu akan saling mencintai. Bagi salam, kamu akan saling mencintai. Tuan-tuan, Nabi dah bagi satu tips. Bila kita bagi salam, orang akan mencintai kita. Tuan-tuan, kalau kita musuh dengan orang, senang nak bagi salam. Payah. Mai dah dia ni aku. Melainkan kita ada rasa mahabbah, ada rasa kasih sayang. Saya jawab Assalamualaikum. So cetusan itu Nabi sebut, bila saling kita duk bagi salam, Allah akan campakkan perasaan kasih sayang. Baik. Kemudian begitu juga Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum." Nabi kata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hinggalah kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, nescaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam antara kalian. Nabi kata, tak masuk syurga sehinggalah orang tu beriman dulu. Beriman dulu, itu syarat. Dan tak cukup, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Kerana orang beriman tu dia akan saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu saling mencintai. Kalau mencintai orang beriman tu tidak ada dalam jiwa kita, nak kena risau, kerana petunjuk iman itu menunjukkan sebaliknya. Maksudnya kasih sayang pada orang beriman tu tak ada. Tengok orang beriman rasa jaki, rasa aku meluat tu. Kita tak boleh tengok orang beriman rasa sakit hati. So Nabi dah bagi petunjuk, kalau ada kebencian kepada orang beriman ni, nak kena ada kerisauan. Ada masalah keimanan aku ni. Sebab Nabi dah sebut, tidak akan beriman sehingga kalian mencintai orang beriman yang lain. Dan Nabi kata, mahukah kamu aku tunjukkan amalan, kalau kamu buat ni, maka kamu akan saling cintai. Sebarkan salam. Sekali lagi, hadis yang Nabi sebut sebarkan salam. Oh, dah banyak dah hadis Nabi sebut sebarkan salam. Kalau kita tak sebarkan salam juga, rugi. InsyaAllah nanti dalam kuliah akan datang kita akan sambung lagi dalam bab salam ni. Dalam bab salam ni, poin yang kedua insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi